Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishak Amir bin Kamarudin, nombor matrik 1706-2779, akan menghasilkan video refleksi yang mana merupakan satu tuntutan tugasan bagi kursus IIU 3003 pengurusan industri halal. Oleh itu, saya akan memberi perkongsian serba sedikit mengenai kursus ini. Sepanjang saya belajar kursus ini, terdapat variasi ilmu dan pengetahuan yang saya dapat. Antaranya ialah saya dapat menelusuri sejarah pensijilan halal Malaysia yang mana bermula sejak tahun 1974. Okey, seperti mana kita tahu, sistem pensijilan halal ni sangat pentinglah. Apa itu pensijilan halal? Pensijilan halal tu saya dapat tahu yang melalui kursus ini, ia merupakan sebuah proses yang dilaksanakan oleh sebuah badan yang dikendalikan oleh kerajaan atau organisasi Islam yang diperlakukan untuk mengesahkan bahawa produk sebuah syarikat itu dapat digunakan dan dimakan secara sah oleh orang Islam. Setakat ni yang saya dapat tahu, pengemalan pensijilan halal ni di semua negara Muslim ataupun di negara yang minoriti Muslim adalah secara sukarela dan tidak wajib. Okey, antara badan yang berkaitan dengan pensijilan halal yang dapat saya tahu ialah kita ada JAKIM. JAKIM ni di Malaysia lah. Kemudian kita ada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika ataupun singkatan dia LPPOM. Ini badan di Indonesia. Kemudian kita ada The World Halal Council, WHC, di peringkat global. Okey, melalui kursus IIU 303 ni, saya dapat mengetahui kenapa perlunya kepada pensijilan halal. Keperluan utama adalah untuk memastikan sumber asal adalah halal dan selamat. Saya juga mendapati sistem pensijilan halal ni mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama ialah memberi kepastian kepada pelanggan ataupun pengguna Muslim macam saya ni, yang mana makanan yang dihidangkan adalah halal dan selari dengan perundangan Islam. Bagi pengguna Muslim, label halal ni sangat penting. Dia membuatkan macam saya ni dan orang-orang Muslim yang lain berasa lebih yakin dengan produk, memandangkan pensijilan halal ni sememangnya menjamin kepatuhan syariah dan status halalnya. Kita yang pertama. Yang kedua, produk yang ada sejak halal ni lebih mudah dipromosikan dan dipasarkan kerana lebih tinggi daya tarikan dengan pengiktirafan logo halal pada semua produk. Dalam pada itu, melalui kursus ini juga saya dapat tahu bahawa pensijilan halal ini teraplikasi dalam pelbagai aspek seperti produk sembelihan, industri farmaseutical, kemudian premis makanan ataupun hotel, barang gunaan dan kosmetik, logistik dan pengangkutan. Begitu juga dengan standard halal yang telah kerajaan Malaysia perkenalkan. Kita ada MS 1500, itu khas untuk makanan dan minuman. Kemudian kita ada MS 2424, khas untuk pharmaceutical dengan produk-produk yang lain. Kemudian kita ada MS 2200, sengkang 1, itu untuk kosmetik. Tambahan pula, saya dapat mengenali agensi-agensi yang terlibat dalam industri halal ni lah di Malaysia serta tugasnya seperti yang pertama, kita ada JAKIM. JAKIM tu Ikatan bagi Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Apa function dia? Badan utama yang mengeluarkan pensijilan halal di Malaysia. Kemudian saya dapat tahu adanya Halal Industry Development Corporation ataupun HDC, yang mana menyelaras pembangunan industri halal di Malaysia. Kemudian kita ada KKM, ni pun terlibat juga dalam pensijilan halal ni, yang mana mengesahkan keselamatan produk makanan, suplemen dan juga perubatan. Kemudian ada JPV, apa tu? Jabatan Perkhidmatan Veterina. JPV ni dia bekerjasama dengan pihak KKM dan JAKIM dalam memastikan bahawa prosedur penyembelihan adalah mengikut hukum syarak.
Kemudian kita ada yang kelima ialah KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Yang mana tugas dia adalah memantau dan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan logo halal, sama ada dia nak menyita ataupun nak mengkompon ataupun mendakwa. Kemudian kita ada Majlis dan Jabatan Akademisi Negeri lah. Dan seterusnya adalah kita ada KDRM, Kastam Diraja Malaysia. Yang mana function dia adalah, tugas dia adalah penguasaan halal sebagai satu cross border agency bagi kemasukan barang-barang ke Malaysia dari luar negara. Okay. Di samping itu, saya juga dapat mengenal akta yang berkaitan dengan industri halal ni. Contohnya adalah Akta Perihal Dagangan 2011. Okay. Seterusnya ialah kursus ini membolehkan saya cakna dengan isu-isu yang semasa berkaitan persediaan halal. Sebagai contoh adalah isu gelatin babi dalam kapsul ubat. Kedua ialah isu kartel daging sedia buku yang baru-baru berlaku. Kemudian kita ada isu vaksin yang mengandungi DNA babi dan isu-isu yang lain lah. Pembelajaran kursus ini memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan saya. Ia membuka mata saya bahawa industri halal ni mempunyai masa depan yang sangat cerah lah. Sebelum ni saya hanya memandang industri ni dengan sebelah mata saja. Tapi kini tidak lagi lah. Bahkan industri halal ni menjadi antara industri yang ingin saya ceburi selain daripada industri kimia selepas bergraduasi nantilah. Okay, untuk cadangan dan penambahbaikan bagi pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini, saya berpendapat silibus yang diajar sudah lengkap dan mencukupi. Memang dah cukup rasa lah bagi saya. Itu sajalah daripada saya bagi video refleksi bagi tugas bagi IIU 33 pengurusan industri halal. Jadi saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.